Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambung pengajian kitab kita, muka surat 24. Empat baris daripada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan riwayat an Jabir ibni Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fadakhala 'adza Zainab faqada hajatahu wa kharaja wa qala innal mar'ata idza aqbalat fi surati syaitan fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'jabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha misla alladhi ma'aha. Daripada Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat akan seorang perempuan, maka lalu ia kepada isterinya Zainab. Nabi SAW satu hari keluar daripada rumah. Tiba-tiba ternampak oleh Nabi akan satu orang perempuan yang hilat. Dalam bahasa dia kata hilat, maknanya orang perempuan yang ajnabi, orang perempuan yang boleh menikah dengan Nabi, maknanya yang bukan mahram. Sebahagian riwayat kata hilat ni makna perempuan jahat. Perempuan jahat. Perempuan jahat ni makna apa ciri-ciri orang perempuan jahat ni? Mudah ya nak kenal orang perempuan jahat ni. Kalau dia keluar daripada rumah, dia akan make up lebih-lebih. Tu perempuan jahat. Orang perempuan tak boleh make up kuat sangat. Pasal kalau orang perempuan dia make, orang lelaki dia up. Tu. Ulang sekali lagi. Orang perempuan dia jangan banyak sangat make. Pasal bila banyak sangat dia make, orang lelaki ni dia up. Sebut bagi jauh sikit, make up. Bukan make up. Make up. Tu faham tak? Jadi orang perempuan hak keluar pada rumah ni, dia pakai hiasan hak lebih-lebih ni. Allah Ta'ala pun marah sungguh. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula. Allah Ta'ala kata dalam Quran, jangan kamu bertabarruj dengan tabarruj orang perempuan masa zaman jahiliyah itu. Tabarruj kata ulama apa?
orang perempuan yang keluar daripada rumah, dia pakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Orang perempuan boleh pakai tak hiasan? Boleh. Bukan salah orang perempuan kalau nak pakai perhiasan ada sikit-sikit manik-manik atas tudung, tak apalah. Yang ni dia bubuh atas kelumbung dia ni, ya Allah, dengan labu ci, labu cu, labu kundok, labu ayam. Kan? Sampai orang lelaki tengok dia sekali, nak tengok sekali lagi. Tu ciri-ciri tabarruj. Dia pakai gincu merah menyala. Dia pakai pula bedaknya berlebih-lebihan. Pakai pakaian yang berlebih-lebihan. Itu ciri-ciri tabarruj. Allah Ta'ala marah sangat. Pakai minyak wangi ni sampai dia nak pergi makan kenduri dengan kita tu, masuk kereta ni, kita sampai lemah. Wih, hang pakai apa ni? Dia pakai minyak. Dia kata, minyak apa? Minyak tadi tak tahu, tengok hak Airborne tu habis dah. Tengok-tengok ada sebotol lagi nama Jebon. Boh ke? Kan? Yang hairan tu, tok laki tak kata apa. Macam tu punya wangi, macam tu punya makeup ni, suami bawa ni, dia tak rasa apa. Sedangkan isteri dia ni sedang duk buat kerja haram. Mana-mana wanita, kata Nabi, yang dia pakai minyak wangi dan minyak wangi dia tu boleh dicium oleh orang lelaki, maka dia seperti berzina. Dan orang hak bau tu seperti buat zina. Naya kita, tuan-tuan. Naya kita. Tengok kelebay lelaki ni, oi, kan, dengan celak mata. Tengok-tengok isteri, Allahu Akbar. Nak tegur tak berani, takut malam tak pergi tidur tepi tongges. Kan? Nabi SAW satu hari, kata hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, At-Tabarani, Ibn Hibban dan Al-Baihaqi. Banyak ulama hadis yang meriwayatkan tadi. Kata dia, Nabi SAW satu hari turun daripada rumah dia, tiba-tiba Nabi jumpa satu perempuan yang boleh menikah dengan Nabi lah, mana yang bukan mahram dengan Nabi, yang macam ciri-ciri kita kata tadi ni. Maka Nabi SAW balik ke rumah. Nabi buat U-turn, Nabi balik ke rumah. Hari tu giliran isteri yang nama Zainab. Nabi balik rumah Zainab, Nabi jima Zainab. Tu dia, tuan-tuan, tu Nabi. Tu Nabi. Kita tak lah, kan? Kita ada ni alim-alim belaka, tak terpesona kalau tengok orang perempuan ni, kan? Tak ada apa, kita tak ada rasa apa. Kita champion pada Nabi. Kita champion pada Nabi. Nabi SAW turun-turun, nampak satu perempuan satu macam punya duk lenggang-lenggok. Nabi tak boleh tahan, Nabi patah balik, Nabi jima isteri dia Zainab. Kemudian Nabi SAW keluar pergi jumpa sahabat. Kata Nabi SAW bahawa sesungguhnya perempuan apabila berhadap ia dalam rupa syaitan. Nabi kata orang perempuan ni bila dia keluar pada rumah, iblis ni dia akan hias orang perempuan ni bagi cantik-cantik, bagi nampak elok, bagi nampak lawa. Hak isteri hak duk ada sebelah kita ni elok dah, cantik dah, tapi dia duk berkenan hak nu juga. Hak isteri hak duk ada ni, ya Allah, baik dah, syekak dah, kemas dah. Dia tengok satu orang hak yang tak berapa nak challenge dengan isteri dia pun, dia nampak kawan tu lawa pada isteri dia. Dia nampak kawan tu lebih kemas daripada isteri dia. Pasal apa? Ni pasal kerja iblis ni. Iblis ni kerja apa? Bila satu orang perempuan keluar pada rumah, dia nanti make up perempuan ni bagi cantik-cantik. Yang pada pandangan orang akan nampak dia cantik, sedangkan isteri dia tu lebih cantik. Maka apabila melihat seorang kamu akan perempuan, maka berkenan kamu.
keluar kan, tengok satu orang perempuan satu macam punya berjalan lenggang-lenggok macam bitik pulang petang. Ada pula pakai rantai kaki kerceng berjalan. Dia tanya apa hukum ustaz pakai orang perempuan pakai rantai kaki, pakai gelang kaki? Kita kata hukum dia haram, tak boleh. Takkan kami nak pakailah rumah kami pun tak boleh. Pakailah rumah tak apa. Bukan kata rantai kaki, rantai hati meresati tu hak gajah pakai tu, ambil dua kat kaki. Tak ada masalah. Berjalan bunyi kelekang tak apa dalam rumah. Namun keluar pada rumah ambil rongkai buah. Ambil rongkai buah. Kecuali kalau perhiasan tu ada di tubuh yang tak nampak. Dia ditutup oleh selendang, ditutup oleh jubah dan sebagainya, tu tak apa. Bunyi-bunyi tak mau. Maka bahawa sesungguhnya maka hendaklah seorang itu menjimak akan isterinya. Maka bahawa sesungguhnya serta isterinya seumpama yang ada serta perempuan yang dilihat itu. Kata Nabi, pasal apa? Patah balik, pi balik rumah dan jimak isteri kita. Pasal apa yang ada dekat orang perempuan yang kita tengok tadi sebenarnya ada dekat isteri kita. Apa yang kita tengok dekat orang perempuan tadi ni, kita duk bayang apa, hak tu semua tu ada dekat isteri kita. Betul Imam? Betul. Dia kata dah. Dia kata ustaz menikah berapa? Kita nikah 2 ajalah. Ustaz try menikah 2. Dia kata tak sama ustaz. Betul tak? Siapa ada menikah lebih? Satu sini angkat tangan nak tengok. Nak tanya pengalaman? Tok Imam. Saya teka aja. Tak orang ni tuan-tuan, tengok muka-muka ni semua muka-muka ahli perang Badar belakang ni. Cengih-cengih. Tapi main yang menikah 2 ni tak upaya tuan-tuan, tak upaya. Panglima Angkatan Tentera, isteri berapa je? Panglima Angkatan Tentera tu, Michelle tu dia, isteri berapa? Itu tak berani kan. Sopa ustaz cakap ni apa tu kan. Takut. Yang ni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang hilat itu. Tu dia. Perempuan yang yang sah nikah tadi, perempuan yang perangai tak elok tadi ni. Hilangkan akan syahwat perempuan yang hilat itu dengan jimak kepada isterinya yang halal. Kerana syahwat kepada perempuan yang hilat itu daripada syaitan. Macam mana pun asal dia bukan hak kita yang sah di sisi syarak, makna dia tu macam mana pun dia tu adalah daripada iblis, daripada syaitan yang duk goda kita. Dan dengan sebab jimak ia akan isterinya yang halal itu, hilanglah syahwat syaitan. Kan? Habis keluar selesai kita punya hilangkan syahwat kita kepada isteri tadi ni, habislah kan. Nabi Yusuf alaihi salam bukan tak mau kepada Zulaikha, bukan tak teringin kepada Zulaikha, sangat-sangat teringin. Pergi tengok tafsir, sangat-sangat nak dia kepada Zulaikha. Zulaikha pun sangat-sangat nak kepada Nabi Yusuf, sehingga akan kemuncak kepada syahwatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Ta'ala nak pelihara dia, Allah Ta'ala keluarkan maninya di celah-celah jarinya. Allah Ta'ala bagi keluar mani di celah-celah jarinya. Maka kan dah keluar tu, biasanya hak yang duk membuat-buat tadi ni habislah. Dah jadi lemahlah badan. Tak ada lah keinginan dah. Maka bila dalam keadaan kita berkehendak kepada orang lain tu, Nabi suruh patah balik jimak isteri kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali At-Tus, lahir pada tahun 445, dia wafat pada tahun 505.
Satu orang di antara ulama sufi yang sangat hebat. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Sayyidina Abdullah ibnu Umar, siapa ni? Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar ni, anak Sayyidina Umar ni, dia kedudukan nombor 2 daripada 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis nombor 1 Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tak kurang lebih daripada 5,374 hadis dia riwayat. Nombor 2 Sayyidina Abdullah bin Umar ini 2,630 hadis. Dan Jabir yang kita baca di awal riwayat tadi ni meriwayatkan lebih kurang 1,540 hadis. Sahabat yang ke-6. Yang ketiga Sayyidina Abbas, Sayyidina Anas bin Malik 2,286 hadis. Aisyah isteri Nabi bintu Abu Bakar meriwayatkan tak kurang lebih daripada 2,210 hadis. Dan Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu ta'ala lebih kurang 1,170 hadis. Sayyidina Abdullah bin Umar lahir pada tahun 613 Masihi dan dia wafat pada tahun 692 Masihi. Khilaf ulama, umur di antara 81 atau 84 tahun masa dia wafat. Ayah dia Sayyidina Umar Al-Khattab berkahwin dengan Zainab bin Ma'dun. Zainab bin Ma'dun meninggal dia dikebumikan di daerah Faqha. Dengan puncak kematian dia, Sayyidina Abdullah bin Umar ni ditikam oleh sejenis senjata yang tajam oleh orang suruhan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Al-Hajjaj ni dia kerja dia bunuh orang alim. Di antara dia periwayat hadis kita yang pertama kita baca tadi, Jabir pun dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Dan adalah ia, kata Imam Al-Ghazali, ia Sayyidina Abdullah bin Umar tadi ni ataupun Ibnu Umar adalah ia daripada Zuhad. Zal ha alif dal, Zuhad. Zuhad jamak kepada zahid. Zuhad jamak kepada zahid, yakni orang yang zuhud. Zuhud an syai'in wa tarakahu. Zuhud ni ialah orang yang tidak tertarik kepada sesuatu dan meninggalkannya. Itu makna zuhud. Orang yang ataupun orang yang hanya percaya apa yang ada dalam tangan Allah, dia tak percaya apa yang ada dalam tangan dia. Orang yang duit dia banyak, duitnya berbilion-bilion, duitnya berjuta-juta, tapi dia tak percaya dengan duit dia banyak ni, melainkan dia hanya percaya dengan apa yang ada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Susah nak dapat lah tuan-tuan kan. Nah, kita tengok orang zuhud, di antara contoh kita boleh bagi tu, siapa dia tu? Ustaz apa tu? Hak Cina apa mualaf tu? Mualaf ni buku mualaf ni baru-baru masuk Islam, kita panggil mualaf lah. Nah, dah bertahun-tahun masuk Islam, orang tak panggil mualaf dah, tak panggil saudara baru dah. Ustaz tu, Ustaz Ibid dia tu. Tu ciri-ciri orang zuhud. Dia tak percaya apa yang ada dalam tangan dia. Dia tak percaya duit dia hak banyak ni boleh jamin syurga kat dia. Dia tak percaya. Melainkan apa yang ada dekat dia tu dia impak. Melainkan apa yang ada kat dia dia sedekah. Tuan-tuan, susah tuan-tuan. Cakap senang.
Tung bila nak jalan? Tung, jalan lagi. Nak jalan dah. Malam ni kita nak tengok dalam tung tu mau ada seorang mau tolak RM10 masuk. Seorang mau tolak RM10. Siapa kurang pada RM10 kira tak zuhud dah. Pasal dia duk rasa hak RM10 dia ni sat lagi dia nak buh minyak mutu dia. Dia tak percaya apa yang ada dalam tangan Allah. Dia ingat sat lagi aku RM10 ni isteri suruh beli roti canai, sat lagi kubur RM10. Macam mana aku nak beli roti canai? Tuan-tuan bubuh RM10 tu. Tuan-tuan pergi order je sat lagi roti canai. Pergi order je. Masa tuan-tuan nak pergi buat trik nak bayang, Toki akan kata, dah bayar dah. Ada orang bayar dah. Tuan-tuan makan ni? Tak berani. Tak zuhud tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, Sayyidina Abdullah bin Umar ni satu orang yang sangat zuhud, zahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah tu hebat dah. Yang kata ayah ni Abdullah bin, yang dikata ayah ni Umar bin Al-Khattab ni satu orang pemimpin, satu orang ketua negara masa tu di Madinah. Sayyidina Umar ni dia khalifah nombor apa? Sayyidina Umar Al-Khalifatus Sani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Nombor apa? 2. Satu hari pembesar daripada negeri lain mari ke Madinah nak buat satu perjanjian persahaman apa tak tahulah, nak sign MOU apa tak tahu, menyega punya pasal ke untuk hubungan negeri sama negeri ke. Mereka pun mai ke Madinah, rombongan negara tu. Bila mai ke Madinah, mereka punya beranggapan yang mereka ni akan dibawa ke istana Sayyidina Umar Al-Khattab. Biasalah presiden masa tu mesti duduk istana. Mereka punya anggap macam tu. Tiba-tiba sampai di sana, sampai di Madinah, sampai pekan Madinah, dia bertanya, mana istana Sayyidina Umar? Mana rumah Sayyidina Umar? Kami nak pergi bincang dengan dia ni, apa-apa berkenaan dengan urusan negara ni. Dia berkata apa tadi? Hang kata apa? Istana Sayyidina Umar. Dia kata tu hampir tengok buah pokok tu. Hampir tengok buah pokok tu, ada seorang duk tidur terguling dalam tu, hampir tengok. Depa ni pun pergi tengok-tengok Sayyidina Umar Al-Khattab sedang baring bawah pokok. Tak ada istana, tak ada apa. Sangat zuhud tuan-tuan. Maka dialog di antara depa dengan Sayyidina Umar masa tu. Depa kata, kamu ni Sayyidina Umar, oleh kerana kamu ni baik, maka kamu tidur sini pun rakyat kamu tak pergi tarik kaki kamu. Kalau kamu pemimpin yang tidak baik, maka kamu kena buat mahligai, kamu kena buat istana yang tinggi-tinggi pagar dia. Pasal apa? Pasal duduk dalam rumah tu selamat, siapa pun tak pergi kacau. Tuan-tuan ingat tak? Dulu ada satu orang tok guru di Kelantan dulu, almarhum. Dia pegang-pegang pemerintahan negeri tu. Ada polis main nak jaga rumah dia. Dia kata apa? Dia kata pergi balik tak usah jaga rumah saya pagar pun tak ada. Dia kata jaga apa? Pergi balik tidur dengan anak isteri. Tuan-tuan, ni ayah ni kita nak cerita ni siapa dia? Anak dia, Abdullah bin Umar. Satu hari pergi sekolah. Kawan-kawan sekolah duk peleceh. Kamu ni anak presiden, kamu ni anak ketua negara, cuba tengok pakaian kamu. Ketika tu Abdullah bin Umar ni pakai jubah, pakai baju pergi sekolah. Baju ni cari, baju ni tampung-tampung, jahit. Kasut
Sekolah tu teropong macam tu, kaki nampak dulu. Depa kata apalah hang ni anak presiden takkan pakai lagu ni kot. Kawan-kawan duk provok dia. Kawan pun balik pada sekolah, pergi jumpa dengan ayah dia Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata dekat ayah dia, ayah, saya malu nak pergi sekolah esok pasal pakaian saya ni tak elok. Sedangkan saya ni anak Perdana Menteri, saya ni anak Presiden. Tak boleh ke ayah beli baju hak elok sikit kat saya, kasut bagi elok sikit kat saya? Sayyidina Umar Al-Khattab pergi kepada orang hak menjaga harta negara. Siapa nak kata? Orang jaga duit negara ni nak kata apa? Menteri Kewangan. Sayyidina Umar Al-Khattab pergi dekat Menteri Kewangan masa tu, tanya kat Menteri Kewangan tu, boleh tak saya pinjam sikit duit? Kau tu kata, kamu nak buat apa? Ya Amirul Mukminin, aku nak pakai sikit duit, nak belanja sekolah anak, nak beli baju, nak beli kasut kat anak. Kawan tu kata, ada tak kamu boleh buat apa-apa cagaran? Apa panggil cagaran? Jaminan. Kamu boleh tak ada apa-apa cagaran? Saya boleh bagi duit, tapi ada apa tak cagaran untuk kerajaan? Sayyidina Umar kata, cagaran tak ada. Tak ada. Geran tanah apa pun tak ada. Tidur buah pokok dia kata. Maka kata kawan hak Menteri Kewangan tadi, dia kata tak ada. Padahal dia boleh tak perintahkan untuk keluarkan duit? Boleh. Orang yang zuhud, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak berani buat. Balik habaq kat anak, kamu pakailah pakaian tu pergi sekolah. Nah, ayah tak dapat, tak pinjam duit sebab tidak ada cagaran. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni seorang yang adalah ia daripada zuhad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada ulama mereka itu bahawa sesungguhnya adalah ia Sayyidina Abdullah bin Umar tadi berbuka daripada puasa dengan jima' dahulu daripada makan makanan. Tu dia. Macam tu punya zuhud, macam tu punya jalan pijak semut tak mati, macam tu punya janggut, macam tu punya celak mata, berjalan tunduk, macam tu punya buka puasa jima' dulu. Buka puasa jima' dulu. Pasal sangat tak boleh tahan. Boleh faham tak nak abang apa? Boleh faham tak Syekh nak abang apa? Nak abang kata syahwat ni bukan benda boleh berkonon. Dia bukan benda boleh berkonon. Kan? Tengok nampak, oh kemah. Tapi kehidupan rumah tangga dia hanya isteri dia yang saja yang tahu. Dia cerita macam mana dia apa, isteri dia saja tahu. Dengan dimaksudkan di sini buka puasa dengan jima' isteri itu maknanya bukan puasa fardu, bukan puasa Ramadan, yang ini puasa sunat. Kalau puasa Ramadan jahanam, dia kena bayar kafarah. Apa kafarah? Orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan, kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari mai jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku sudah accident dengan isteri aku. Accident, dia kata. Nabi kata, accident apa? Dia kata, accident lah, bulan puasa, accident. Nabi kata, macam ni lah, hang duk tepi sat, ni kes hang ni besar ni, hang duk tepi sat, aku nak selesai masalah lain dulu, sat pergi mai. Habis Nabi selesai masalah lain, Nabi panggil, mana Tok Lebay hak accident tadi? Dia kata, saya ada, tak balik lagi Rasulullah. Nabi kata, hang ada tak satu orang hamba untuk hang pi bebaskan hamba tu? Dia kata, tak ada kan, hamba tak ada. Tak apa. Nabi kata, pi step nombor 2. Hang boleh tak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia
Oh, dia kata hak ni pun tak ada, dia kata. Hak ni pun tak ada, hang nak suruh aku puasa 2 bulan turut-turut, dia kata tak boleh. Puasa 2 bulan turut-turut tak boleh. Okey, Nabi kata step yang ketiga, hang boleh makan tak? Bagi fakir miskin makan 60 orang. Hang boleh bagi makan tak? Dia kata siapa? Rasulullah kata nak bagi makan fakir miskin. Dia kata, Nabi kata fakir miskin. Nabi tahu tak, dia kata, dalam kampung kita ni hak paling miskin saya. Nabi ni tak pernah Nabi tak pernah gelak. Tapi main dengan Tok Lebay ni, Nabi sahabat kata Nabi renyah sampai nampak gigi gaham dia. Makna Nabi lucu sungguh. Hang ni tak pada miskin, accident saja. Orang miskin tuan-tuan, anak meremut. Orang miskin ni Syekh, anak lah ramai. Orang kaya anak 2. Orang miskin anak tu dia 9. Kawan saya 12. Dia kata, saya kata awak jadi banyak malu tu. Dia kata rumah kan ada esro apa ustaz, dia kata. Orang lain betul lah nak tengok esro satgi 701, satgi 703 satgi. Kami lepas isyak kan nak tidur, tak ada apa, dia kata. Tidur, dia kata selamat. Tu anak ramai. Dan terkadang menjimak ia akan isterinya dahulu daripada sembahyang maghrib. Tu dia. Nak pergi sembahyang maghrib ni, tiba-tiba satu macam punya hangat. Abdullah bin Umar ni, hak kita kata zuhud tadi ni, hak yang kata sahabat, kata kami dengan Sayyidina Abdullah bin Umar ni, kami tak ada ketikanya mata dia ni tak basah dengan air mata. Kami tahu dia lepas sembahyang, bila kami tengok dia, kami nampak pipi dia basah. Lepas sembahyang pipi dia basah. Lepas sembahyang pipi dia basah. Pasal dia teriak semamaunya bila dia sembahyang. Dan bila dia nak sembahyang ni, kami tengok muka dia, satu muka yang sangat takut. Aku sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sembahyang tak keluar air mata, melainkan Allahu Akbar, terjun air mata aku, teringat dosa aku banyak dengan Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar ni macam tu punya kelaku. Tiba-tiba nak sembahyang maghrib, kata jimak dulu. Syakat Tok Syok masjid kita. Saya pernah tanya lah, Tok Syok lama mana dah? Tak ada isteri. Dia kata saya kat 3 tahun dah Ustaz, 3 tahun 4 tahun dah. Awak tak menikah lain? Saya setia lah Ustaz. Dia kata saya kira-kira seorang tu Ustaz. Nah, la ilaha illallah. Pergi mengurut kot kata. Entah. Abdullah bin Umar yang mata sentiasa duk keluar air mata, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, buka puasa dengan jimak. Nak pergi sembahyang tiba-tiba rasa raut, jimak dulu baru pergi sembahyang. Kemudian maka mandi junub dan sembahyang kemudian daripadanya. Dan adalah perbuatan demikian itu kerana menyelesaikan hati bagi berbuat ibadat akan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa yang disuruh menikah tadi? Di antara kebaikan menikah ni, di antara kelebihan menikah ni apa? Sebab dengan isteri ni kita dapat menyelesaikan syahwat kita, dan bila selesai syahwat kita, makna kita tenang dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengeluarkan akan dia akan kelengkapan syaitan daripadanya. Dan adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tadi kita cerita siapa? Kita cerita Abdullah bin Umar. Ini kita cerita pula, Tuan Syekh pengarang nak habaq kita pula satu contoh lagi, nama orang ni Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Junaid bin Al-Baghdadi ni? Namanya Junaid Ibnu Muhammad Al-Kazzaz. Dia ni satu orang ulama sufi, ulama tasawuf, yang dia yang mengasaskan ilmu tasawuf kita belajar hari ni.
Asal zaman Nabi tak ada ilmu tasawuf ni. Bukan kata tak ada, tidak ada nama tasawuf ni, tak ada. Ada zaman Nabi ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu akhlak, ilmu suluk kita panggil. Junaid al-Baghdadi pengasas kepada ilmu tasawuf kita duk mengaji hari ni. Gelaran dia Abu Al-Qasim. Dia wafat pada tahun 297 Hijrah, ulama kurun yang ketiga. Berkata, Junaid al-Baghdadi berkata, aku berkehendak kepada jima' itu seperti aku berkehendak kepada makan makanan. Tu dia. Ulama sufi ni, orang tasawuf ni, dia kata apa? Aku ni berkehendak kepada jima' seperti aku nak kepada makanan. Maka isterinya itu seperti makanan. Dan dengan dia sebab menyukakan hati daripada was-was yang disebabkan oleh iblis laknatullah alaih. Dan dari kerana inilah menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan maka ingin ia kepadanya bahawa menjimak ia akan isterinya, kerana yang demikian itu menolakkan akan was-was daripada dirinya. Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, siapa dia? Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, ayah dia Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maknanya Nabi dan Abdullah ibn Abbas ni sepupu, anak adik, anak abang. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khairu hazihil ummah, tuan tambah alif lam, hazihil ummah. Tahu tu tuan buang satu, dia punya tanwin bawah tu buang satu, baris bawah aja. Khairu masuk alif lam, maknanya baris belakang jadi baris bawah. Khairu hazihil ummah aksaruha nisaun. Artinya bermula yang terlebih baik umat ini iaitu terlebih baik perempuan, terlebih banyak perempuan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa siapa sangat ingin kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescaya hendaklah ia berkahwin. Dan lagi katanya pula, bahawa siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan padahal tiada terpelihara syahwat itu dan tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia beristeri lebih daripada 1 hingga 4 orang. Itu dia. Siapa-siapa yang ada satu isteri, yang satu isteri ni tak boleh nak puaskan nafsu dia, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Barang siapa yang tak boleh pecah syahwat dia ni jenis makan kambing kot. Kambing banyak ni. Hak isteri seorang ni tak boleh cover dia. Maka Allah Ta'ala perintahkan orang ni pergi menikah lebih daripada 1. 2 boleh, 3 boleh, 4 pun boleh. Dan demikian lagi, jika tiada terpelihara syahwat itu atau pecah syahwat itu, tiada tetap hati je dengan segala isteri yang ada kepadanya, maka sunat digantikan dengan isterinya. Tu dia. Dia kata kalau 1 pun tak boleh, jadi 2. 2 pun tak boleh, pi jadi 3. 3 pun tak boleh, pi menikah 4. Hak 4 pun tak boleh. Tengok macam dah nak expire dah. Kan? Dah, kalau tuan-tuan kerja kerajaan ni dia ada apa? Beyond economic repair. BER. Ni boleh lupuh kira ni. Boleh lupuh kira. Tuan-tuan lupuh bang. Lupuh berapa? Terpulang lah. Tengok hak yang mana tak apa nak. Tak ada kederak dah. Lupuh bang hak tu.
cari lagi, ganti, mai. Boleh syariat kita nak menikah 10 pun boleh, tapi satu-satu masa kena 4 saja. Nah, tengok hak ni tak apa nak larat lah, minta maaf lah. Nah, aku ceraikan hang Kasidah dengan Kamariah cerai. Angkat nikah balik 2 sekali. Aku terima nikahnya Maimunah dengan Hasanah, boleh? Kalau nak 4 sekali pun boleh. Aku cerai hang Kasidah, Kamariah, Maimunah, Ramlah. Sekali cerai 4-4. Angkat nikah balik 4 sekali pun boleh, tak ada masalah. Ish, syok lah. Dan adalah Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan ibnu Sayyidina Ali. Siapa dia Sayyidina Hasan ni? Anak Sayyidina Ali. Ingat Hasan dan Husin tu, 2 orang. Hasan abang, Husin adik. Kecil-kecil tu Nabi duduk semayang, dia naik atas tengkok Nabi lah. Kan Nabi kalau tak ada Hasan Husin ni, kira Nabi kata ni bukan cucu aku ni anak aku ni. Sayang sangat Nabi. Sayyidina Hasan bin Ali ni cucu Nabi, yang Nabi tarbiyah daripada kecil, yang Nabi jaga daripada kecil, akhlaknya akhlak Nabi. Apa jadi Sayyidina Husin bin Ali ni sangat banyak berkahwin, hingga ia berkahwin lebih daripada 200 isterinya. Tu dia tuan-tuan. Sayyidina Hasan bin Ali ni dia ada 200 isteri. Kata ulama bukan semua isteri lah. Isteri dia ni 4 aja. Dan satu-satu masa syariat ada masa tu 4 saja. Dia ni termasuk dengan jariah dia. Dengan termasuk dia ada gundik-gundik dia tu, jariah dia. Yang dulu ni majikan boleh menggauli gundik. Dan anak majikan tu anak dia. Sedangkan gundik dia tu ataupun jariah ni tetap juga hamba. Tetap juga jariah. Zaman dulu lah tak ada dah. Neng Indonesia tu bukan gundik tu. Yang tu pun hendak buat gundik juga. Saya boleh menggauli saya punya orang gaji. Kacau. Yang tu tak boleh. Dan terkadang berkahwin ia akan 4 perempuan dengan satu akad. Dan terkadang ia talak akan 4 isterinya dengan sekali talak. Tu dia. Sekali cerai 4, angkat nikah balik 4. Tu Sayyidina Hasan bin Ali. Pada suatu waktu, dan digantikan dengan isterinya yang lain pada waktu itu juga. Dan adalah Mughirah ibnu Syu'bah. Mughirah ibnu Syu'bah. Satu orang sahabat Nabi. Dia lahir di Taif 20 tahun sebelum hijrah. Dia wafat pada tahun 50 hijrah. Meriwayatkan lebih kurang 136 hadis. Kata Mughirah bin Syu'bah beristeri 80 perempuan, 80 orang perempuan. Dan adalah di dalam sahabat Nabi SAW seorang yang ada baginya 3 isteri dan 4 isteri. Dan seorang ada bagi 2 isteri. Demikianlah yang tiada terhingga mereka itu. Kerana yang dikendaki dengan membanyakkan isterinya itu, menyediakan dia itu sekira-kira memecahkan syahwat dan menetapkan hati bagi sekalian. Menetapkan hati, maka syaidianya ubat itu atas kadar sakit. Ubat ni nak ambil ikut kadar sakit. Kadang-kadang ada orang makan ubat sebiji lega. Kadang-kadang ada orang makan ubat 2 biji baru lega. Kadang-kadang ada makan 3 baru lega. Kadang-kadang sekali Panadol 4 biji dia makan baru lega. Ikut keadaan ataupun ikut situasi masing-masing lah. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Allahumma tafaqna al bala wal waba
خصوصا فيروس الكورونا والغلاء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh kuliah kita selepas pada Hari Raya. Kepada tuan-tuan dan selamat Hari Raya sekali. Mudah-mudahan Ramadan dan Syawal yang akan bertemu kita ni adalah Ramadan dan Syawal yang terbaik dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.